InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dengar insya-Allah. Clear kah? Saya tak pakai mikrofon insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah berikan kekuatan pada kita untuk sama-sama berada dalam keadaan kita beriman, dan alhamdulillah kita berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Satu yang menyedihkan kita, kerana kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Satu yang menyedihkan kerana bulan Ramadan ni kita lihat apa pun yang kita buat berganda pahala semua. Termasuklah kita buat benda yang simple pun pahalanya berganda. Jadi tak lama lagi nak tinggalkan bulan Ramadan. Kita rasa duka cita lah, kita sedih, dan kita doakanlah mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan dengan kita tajdid iman kita. Kita mengucap 2 kalimah syahadah sama-sama, dan insya-Allah kita doakan supaya Allah bebaskan kita daripada syirik. Allah bebaskan kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh daripada Islam. Kita hidup bersama Islam dan perjuangan Islam, dan kita minta, ya Allah, matikanlah aku dalam Islam, matikan aku dalam perjuangan Islam, syahid fi sabilillah. Dan kita minta macam itu. Boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, bagi tahu. Saya tak pakai mikrofon insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, bersihkanlah segala syirik. Ya Allah, ya Allah, hidupkan kami bersama Islam dan perjuangannya, dan matikanlah kami dalam keadaan kalimah syahadah, mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita tingkatkan syukur kita dengan kegembiraan, dengan penuh ketenangan. Kita sama-sama nak merasakan bahawa hari ini lebih baik daripada semalam. Allah hidupkan kita pada hari ini, sudah tentulah ada hikmah yang banyak, supaya kita boleh perbaiki lagi hidup kita. Kita boleh perbaiki lagi kelemahan-kelemahan kita, dan kita boleh rawat penyakit hati kita. Kita boleh rawat lagi kita punya dosa-dosa, kita tinggalkan perkara yang haram. Jadi diberikan Allah kehidupan pada hari ini, kita gembiralah sebab Allah izin kita hidup. Dan insya-Allah kita nak manfaatkan kehidupan kita ini supaya kita menjadi hamba Allah. Yang kedua, kita nak kena rasa sama-sama bahawa sesungguhnya apa yang berlaku pada kita ni tidak ada satu pun, walaupun sekecil-kecilnya,
melainkan semua itu datang daripada sayang Allah pada kita, sayang Allah kepada kita. Jadi kita nak kena rasa bahawa apa sahaja yang kita lakukan, yang kita buat, atau apa yang berlaku pada kita, mungkin menyedihkan kita, mungkin satu penderitaan, mungkin satu kesusahan, jadi kita nak rasa semua tu daripada sayang Allah. Kalau Allah tak sayang kat kita, Dia tak bagi kita iman Islam, Dia tak bagi kita berada dalam tazkirah macam ni. Tak ada. Allah tak bagi kita. Ramai orang nampak hebat, nampak bagus kan, kalau kita kata dia punya kehidupan dia hebat, mewah dengan dunia, tapi Allah tak bagi hidup bersama iman. Allah tak bagi hidup bersama Islam. Malahan Allah tak bagi hidup bersama majlis-majlis ilmu seperti ini, majlis-majlis tazkirah ni. Jadi kita nak kena rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung satu tajuk yang amat menyentuh hati kita. Yang amat menyentuh hati kita, kerana tajuk inilah yang merupakan kemuncak kepada ubudiyah kita, iaitu cinta seorang hamba kepada Allah. Cintanya kita, kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah pun berbincang berkenaan dengan perkara yang bersangkut dengan cinta pada Allah ini yang lepas, mana kita dah menyatakan bahawa ada golongan-golongan yang tak sayang Allah. Golongan yang tak sayang Allah tu maknanya sama ada dia kufur, atau dia munafik, ataupun dia golongan yang tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka dia tak sayang Allah. Sebab itulah yang kita lihat, kita ni hati kita, roh kita ni, peranan utamanya, paling penting peranannya ialah kenal Allah. Ma'rifatullah, kita nak kenal Allah. Peranan nombor satu, hati. Yang kedua, peranan hati ialah kita nak sayang Allah. Nak sayang Allah. Jadi hati kita nak kena rasa sayang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak rasa sayang pada Allah? Kita kena kenal dia. Macam mana nak kenal dia? Kita kena lakukan aktiviti-aktiviti. Yang pertama sekali, tafakur, berfikir. Yang kedua, kita berzikir, berfikir, berzikir. Berfikir dan berzikir untuk kita mengenal perbuatan Allah, sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pada hari ini tuan-tuan puan-puan, kita akan tengok satu sambung lagi. Insya-Allah kita akan memulakan dengan kita nak tengok, nak mengukur sejauh mana cinta kita pada Allah. Kita nak ukur sayang kita ke Allah. Jadi Allah sayang kita, maksima dia sayang, tapi kita ni sayang tak pada Allah. Jadi inilah antara perkara yang kita nak tengok pada hari ini, insya-Allah. Kita doa supaya Allah memberikan rezeki pada kita untuk faham macam mana nak sayang Allah, dan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk sayang Allah, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama al-muhibbin, orang yang sayang pada Allah. Sebab orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang paling sayang pada Allah. Jadi kita mintalah ke Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna minal muhibbin. Ya Allah, jadikan aku golongan orang yang sayang pada Engkau. Dan kemudian kita minta, ya Allah, jangan jadikan dosa kita, jangan jadikan kelemahan kita, jangan jadikan kehinaan kita, keaiban kita, jahiliah kita, kejahilan kita, jangan jadikan segala kekurangan kita sebagai penghalang hidayah Allah, penghalang taufik Allah, barakah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antara perkara yang kita boleh ukur sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita nak melihat kepada maksiat kita. Maksiat kita. Kita melihat bahawa seseorang itu dia boleh melakukan maksiat, dosa. Dia boleh buat dosa. Mungkin dah bertahun-tahun dia buat dosa. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia melakukan maksiat dan dia sedar dia buat maksiat. Dia sedar dia buat maksiat. Dan dia tidak sanggup meninggalkan maksiat. Kita tak sanggup meninggalkan dosa kita. Apa dosa kita? Tak kiralah dosa apa. Apa sahaja dosa, maksiat yang ada pada kita yang kita tidak sanggup tinggalkan maksiat itu, berarti kita telah mengambil tandingan dalam cinta kepada Allah. Kita telah mengambil sekutu.
Jadi bahayanya maksiat ni walaupun kecil. Dan maksiat ni walaupun kecil, dosa kecil, bahayanya bukan pada dosa. Bahayanya apabila kita mengutamakan dosa daripada Allah. Dosa tu kita boleh minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah, kita bertaubat, dosa boleh minta ampun. Tetapi yang bahayanya apabila kita berdosa dan kita sayang kepada dosa lebih daripada Allah, menyebabkan kita tak nak minta ampun. Kita rasa kita betul, kita rasa okey, kita buat dosa kita rasa okey. Itu bahaya. Bukan bahaya dosa tu. Dosa tu boleh minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, kita minta ampun ke Allah. Tapi bila kita rasa sayang pada dosa, itu bahaya. Sayang pada dosa sehingga dosa lebih kita sayang daripada Allah. Dan apabila kita sayang kepada dosa, makna kita telah mewujudkan satu tandingan, satu sekutu dalam cinta, bukan di dalam ibadah. Dalam kita kata rububiyah yang kita sebut lepas. Bukan dalam kita tak mengaku kan kita Tuhan, kita tak mengaku nafsu Tuhan, kita tak mengaku benda tu Tuhan, tapi dalam cinta tadi telah mempersekutukan Allah. Sebab itulah kita tengok hari ni, contohnya kita ada dosa apa? Dosa apa kita ada? Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa hati, apa sahaja dosa. Maka kita lihat sekiranya dosa itu dah berapa lama bersama dengan kita. Dosa tu dah berapa tahun dah bersama kita. Maka kalau dosa tu bertahun-tahun bersama dengan kita dan kita tak merasakan itu satu dosa, malahan kita tidak menyesal, maka maknanya kita telah sayang dosa tu. Ini bahaya ni. Ini bahaya. Sebab tu Al-Mahdiyin, orang yang mendapat hidayah Allah, dia amat sensitif dengan dosa-dosa dia. Sekiranya kita mahu memperbaiki diri kita, sayang kita, maka hendaklah kita melawan. Melawan nafsu kita. Sebab yang nak sayang kepada dosa ni nafsu kita. Syaitan dia cuma bisik je. Best lah benda ni, dosa ni kan. Best lah kalau try, kalau buat kan, rasa seronok. Dia bisik je. Dia rasa bisik. Kemudian lepas tu kita ikut. Bila kita ikut rasa seronok, maka nafsu kita kata memang best. Memang best. Maka nafsu kita sayang pada dia, sayang pada dosa tu. Maka nafsu kita pun buat. Kita pun ikut je nafsu kita. Itu yang jadikan Tuhan itu sebagai nafsu Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Pernahkah kamu melihat mereka yang mengambil ilah Tuhan yang disayangi, yang dipuja tadi itu, ilah tadi, iaitu nafsu dia. Jadi di sinilah kita lihat. Jadi sebab itulah kita kena lawan. Hak ni kena lawan. Sebab tu kita berpuasa. Al-imsak anil fi'l. Berpuasa itu kita menahan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang digemari oleh nafsu. Maka sekiranya kita membiarkan nafsu itu berkuasa, apa yang dosa tu yang kita nak, kita biarkan saja, ikut saja, maka akhirnya kita tidak akan mampu mencela jiwa kita. Akhirnya kita akan kehilangan satu perasaan untuk mencela diri kita, untuk memuhasabah. Tak ada, hilang, Allah tarik. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau nak tengok hari ni, apabila seseorang itu berdosa, kemudian dia mengekal dalam dosa, mengekali dosa. Bila dia mengekali dosa, maka pada masa itu kita dapati sebenarnya dia telah menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Dan apa yang menjadi bahayanya nafsu sebagai Tuhan ini ialah apabila dia tidak mampu untuk muhasabah diri dia, nak mencela diri dia tak boleh dah. Ini bahaya. Kenapa? Allah dah tarik nikmat. Jadi apabila kita dah jadi kebiasaan dengan dosa dah jadi biasa, sedarlah ini merupakan balak daripada Allah. Allah sedang bagi balak pada kita, bagi bencana. Apa dia? Dosa yang dicintai, dosa yang disukai. Dosa yang disukai inilah yang menghalang kita untuk nak mendekati Allah. Benda ni tak ada lain. Ini kita tengok. Sebab itulah digambarkan dalam ayat-ayat yang kita baca sebelum ini, bagaimana dan di antara manusia, saya baca makna lah, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah, mengambil sesuatu. Adapun orang beriman, asyaddu hubbalillah, orang beriman itu terlalu amat kuat, dahsyatnya sayang kepada
Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita tengok umur kita dah berapa tahun. Ada yang 30-an, ada yang 20-an, 40-an, 50-an, 60-an kita ni kan. Jadi kita tengok, kita dah habiskan usia kita ni, adakah kita mengambil menjadikan Allah SWT sebagai kita kata baik. Jadi di sini macam mana kita nak memenuhi, buat muhasabah, macam mana nak buat ni. Di sinilah kita lihat bagaimana kita akan cuba buat satu eksperimen. Hari ni saya nak minta tuan-tuan perempuan buat satu eksperimen. Eksperimen ni apa? Eksperimen ni trial lah, cubaan. Apa ujian dia, apa cubaan dia. Buat satu garisan menegak, vertikal, menegak atas ke bawah. Kemudian daripada situ potong kertas tu pada dua bahagian, kanan dan kiri. Maknanya kita sama ada potong koyak atau tak koyak pun tak apa, buat geras ni tadi. Kemudian lepas tu kita tulis di sebelah kanan bahagian atas tulis apa yang Allah bagi aku, kurniaan Allah, anugerah Allah. Tulis apa yang Allah bagi kita. Contohnya Allah bagi nyawa, Allah bagi iman, Allah bagi Islam, Allah bagi anak-anak, Allah bagi keluarga, Allah bagi ada pekerjaan, Allah bagi anggota yang lengkap sempurna. Apa yang Allah bagi, tulis sebelah kanan. Semua perkara, semua nikmat yang ada pada kita, kita tulis sebanyak mungkin. Kemudian sebelah kiri pula kita tulis apa dia maksiat yang aku buat pada Allah, dosa yang aku buat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tulis semua dosa kita tanpa meninggal satu pun. Dosa ni tanpa meninggal satu pun. Jadi ini kita kena berlaku benar, siddiq. Apa dia? Kita tulis. Mula-mula dosa kita dengan Allah. Tulis syirik, tak sayang Allah, kan? Lalai ke Allah, tak ikut perintah Allah. Contohnya lah dosa yang kita dengan Allah. Kemudian dosa kita pula dengan orang yang dekat dengan kita. Ayah kita, mak kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita yang dekat dengan kita. Dosa dengan manusia yang dekat kita. Kemudian dosa kita pula dengan umat Islam. Apa dosa kita? Dosa kita dengan umat Islam. Contohnya kita tidak menghiraukan tentang apa yang berlaku pada umat Islam. Dosa, satu dosa tu. Kita tak menghiraukan apa yang berlaku pada umat Islam, satu dosa. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Nabi gambarkan, siapa yang tidak prihatin tentang urusan umat Islam bukan daripada kalangan umat Islam. Sampai macam itu. Rasulullah kata bukan umat aku. Bukan daripada kalangan kami. Maknanya Nabi kata apa? Kalau kita tak kisah tentang masalah umat Islam, kita buat tak tahu je, itu pun satu dosa. Satu dosa juga. Dosa kita dengan umat Islam. Apalagi bila kita mengganggu pula umat Islam, membebankan umat Islam, tak tolong dia. Jadi dosa. Dosa dengan umat, dosa dengan Allah. Kemudian dosa dengan binatang-binatang yang kita pelihara, tak bagi dia makan, pukul dia tanpa hak, binatang-binatang, dosa dengan binatang. Kemudian dosa yang lain pula, dosa dari sudut kita dengan nikmat yang Allah bagi, kufur nikmat pula. Allah bagi duit, kita guna buat maksiat, dosa kufur. Jadi hati, dosa fizikal dengan Allah, dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri, dosa-dosa tulis. Kemudian tulis yang Allah bagi nikmat. Yang bagi nikmat ni banyak sangat bagi nikmat. Daripada yang bermula yang tak nampak kepada yang nampak. Mula-mula nampak dululah, tulis. Jadi apabila kita telah menulis apa yang Allah kurniakan, senaraikan, dan apa yang maksiat yang kita lakukan, maka kita perhatikan yang mana satu lebih banyak. Yang mana satu lebih banyak, lebih panjang, A ke B, ataupun yang kanan ke yang kiri, Okey, jadi sebab itulah digambarkan di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan siapa-siapa yang memiliki tiga perkara ni, tiga perkara yang sekiranya dimiliki oleh seseorang, maka dia akan merasai halawatul iman. Halawatul iman ni apa? Kemanisan, kelazatan iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cinta daripada yang lain. Sayang Allah, sayang Rasul lebih daripada yang lain. Itu nombor satu. Akan merasai halawatul iman. Yang kedua,
dia sayang kepada seseorang kerana Allah. Sayang kepada seseorang kerana Allah. Kita dengan sahabat kita ni nak sayang kerana Allah. Sebab tu kalau sahabat kita ni dalam keadaan susah, nak kena tolong. Sahabat kita dalam keadaan payah, kita kena bantu dia. Tolong dia, bantu dia. Doakan untuk dia, paling kurang doakan untuk dia. Jadi kita nak kena halawatul iman. Kita akan merasai kemanisan beriman. Dan kemudian yang ketiga, benci untuk kembali kepada kufur, benci untuk kembali kepada dosa, kepada maksiat, sebagaimana benci kita dilemparkan oleh Allah dalam neraka dia. Jadi kita benci pada dosa tu. Benci pada dosa ni salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena benci kepada maksiat. Tiba-tiba maksiat kita seronok dengan maksiat pula. Nampak bahaya ni. Seronok dengan maksiat. Jadi bila seronok dengan maksiat inilah yang menjadikan kita tewas dalam ujian-ujian yang ada. Jadi musibah yang besar pada hati. Pada hati kita ni ada bencana yang besar. Ialah apabila kita tidak mampu melakukan tujuan penciptaan hati. Tujuan penciptaan hati. Jadi bila hati kita ni tidak boleh melaksanakan kenapa dicipta dia, maka itu bencana, satu bencana. Kita sedang berhadapan dengan bencana. Apa bencana? Apa yang tujuan tadi? Yang pertama, kenal Allah. Yang kedua, sayang Allah. Dua ni. Kenal Allah, sayang Allah. Ini tujuan dia, penciptaan hati, supaya kita boleh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada aku. Allah firman dalam surah Az-Zariyat. Maknanya nak ibadah pada Allah ni mesti apa? Mesti sayang kat dia. Kalau tak sayang nak ibadah macam mana? Kan? Mesti sayang. Mesti kenal kat dia, mesti sayang kat dia. Jadi dua peranan ini. Jadi maknanya balak sebenarnya, musibah. Jadi musibah ni bukan sakit. Kan? Musibah ni bukan aksiden. Musibah ni bukan, sebenarnya hakikat musibah ni sebab bila kita sakit tapi kita boleh sabar, maka musibah tu jadi nikmat. Jadi kebaikan kepada kita. Bila kita susah, kita boleh sabar sebab kita kenal Allah, sebab kita sayang Allah. Maka musibah tu jadi kekuatan, kebaikan kepada kita. Sebab tu orang yang paling banyak diuji oleh Allah, yang paling susah dalam hidup ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kuat diuji. Kenapa? Sebab Allah paling sayang kat dia. Jadi sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, dia kata apa? Kalau kamu nak sayang pada Allah, maka hendaklah kamu rela untuk berhadapan dengan ujian Allah. Kesakitan, kesusahan, kepayahan. Kenapa? Kerana dia datang bersama cinta Allah. Dia datang bersama sayang Allah. Jadi kalau kebaikan, nikmat ni, dia tak semestinya datang dengan sayang Allah. Dia datang dengan mungkin benci Allah. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak jadikan istidraj. Tapi kalau orang tu diuji, orang beriman diuji dengan kesusahan, dia datang bersama kasih sayang Allah. Yang pertama, Allah bagi ujian sesuai dengan kemampuan dia. Yang kedua, Allah bagi ujian, dia tolong pula untuk mengatasi ujian tu. Kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang beritahu kita, dapat ilmu, Allah tolong pula untuk berjaya. Ni ujian ni sebagai satu nikmat. Kita nak rasa ujian ni satu nikmat, bukan satu balak. Tapi yang menjadi balaknya, musibah tadi yang sebenar, bila hati tak kenal dan tak sayang Allah, itu musibah. Kenapa? Apabila Allah uji kita dengan nikmat, bagi senang, bagi seronok. Bila tak kenal Allah, bila tak sayang Allah, dia tidak akan boleh bersyukur pada Allah. Tak boleh bersyukur. Bila lawan syukur apa? Lawan syukurlah kufur. Dia akan kufur pada Allah. Yang sebab tu nak sebut kat sini, musibah yang sebenarnya ialah pada hati yang tidak kenal Allah, hati yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mengetahui apa yang ada segala di dunia ini, kita faham hakikat dunia, maka sudah tentu kita akan dapat menguasai dunia ini. Sebab kita tahu dah dunia ni, kita boleh kuasai sehingga akhirnya kita mendapat kekuatan di akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan dan puan, perkara yang pertama sekali yang kita nak tengok pada hari ini, nak tengok ukuran sayang kita ke Allah. Kita ni ada tak dosa yang kita tak nak bertaubat? Ada tak dosa yang kita nak kekalkan dalam kehidupan kita? Kalau ada, maka itu maknanya kita tak sayang Allah. Walaupun kita kata saya sayang Allah, saya sayang Allah, kita nyanyi-nyanyikan lagu dia, tapi tidak sebenarnya.
Maka di sini kita lihat orang yang sayang kepada Allah itu, maka orang itu akan sentiasa bersama dengan Al-Quran, sentiasa bersama Al-Quran. Jadi tuan-tuan tengok ni kita ni. Saya yakin sebahagian daripada kita ni kan, bila sebut Quran ni seronok. Sebahagian daripada kita baca Quran ni seronok, berzikir seronok, sembahyang seronok. Ini tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala telah melorongkan kita. Maksudnya Allah terima cinta kita. Kita sayang ke Allah. Apa tanda Allah sayang pada kita? Apa yang kita buat amalan tu Dia terima. Dia terima. Apa tanda terima? Kita rasa tenang, rasa puas, rasa bahagia, rasa sempurna. Kita rasa lega hati kita bila beribadah. Maka itu tandanya Allah terima kita. Tapi kalau dalam ibadah tu ada syirik, ada benda-benda yang lain, maka Allah tak terima. Yang inilah kita sebut, bila kita ibadah makin rasa beban, makin susah, makin payah, sehingga akhirnya dia tinggalkan ibadah. Ini maknanya digambarkan bahawa hatinya belum lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah dia sebut tadi, musibah yang besar ialah apabila kita tidak melakukan tugasan kita yang paling awal, iaitu kenal Allah dan kemudian sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak tengok dalam kehidupan ini. Malahan kenikmatan syurga dunia, syurga yang ada di dunia dan syurga yang ada di akhirat. Syurga dunia ni keseronokan dunia, syurga akhirat ni, syurga ni memang keseronokan akhirat. Tidak boleh lawan nikmat cinta pada Allah, tak boleh lawan. Tapi kita hari ni tak dapat rasa lagi sebab kita tak sayang Allah lagi. Kita tak sayang Allah lagi. Baik. Jadi itulah kita diberitahu oleh Rasulullah SAW, kan? Maka sekiranya kamu cinta Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhir ayat. Katakanlah, sekiranya kamu sayang Allah, kan? Fattabi'uni, ikut aku, kan? Yuhibbukumullah, kamu akan disayang oleh Allah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak sayang Allah, nak dapat cinta Allah, sayang Allah, maka kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul buat, sunnah semua kita ikut. Kemudian bila kita ikut sunnah tadi tu, kan, kita kena menghayatinya sampai kita memperkembangkan pada orang lain. Maka inilah tanda Allah sayang kepada kita. Tapi kalau Allah tak sayang kat kita, kan, masa kita beli tu, kita bawa balik baju sebagainya, cantik sebagainya, tapi lepas tu Allah biarkan. Jadilah baju tu yang tidak memberi manfaat sangat, orang tak panggil kita tak pakai sangat baju tu, contoh. Kan, hingga akhirnya kita tertipu dengan, kan, kita rasa kita dah okey dah. Sebab kita duduk dengan keadaan kita Quran dan Islam dan sebagainya. Jadi sinilah kita lihat bahawa musibah tadi itu adalah ada pada hati tadi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, nak kita gambarkan di sini bagaimana musibah-musibah ini banyaklah. Antaranya saya bacakanlah sedikit musibah-musibah. Yang pertama ni antaranya ialah dia tidak benar-benar menghayati, menghayati Al-Quran. Bila baca Quran dia tak rasa gembira, dia rasa biasa je. Ini antara musibah. Musibah contoh-contoh yang adalah, kan, dia tidak merasai kelazatan dan kesenangan yang hakiki yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita lihat bagaimana perkara inilah kita nak kena tengok balik betul-betul dalam diri kita, muhasabah. Baik. Untuk itu, macam mana cara kita nak memastikan yang kita melawan nafsu? Ikut sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, bahawa sekiranya kamu sayang pada Allah, fattabi'uni, ikut aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, yuhibbukumullah, kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak dapat sayang Allah ni? Kita buat apa yang Nabi tunjuk pada kita. Contoh, apa Nabi contoh? Sunnah-sunnah dia. Yang pertama contohnya sunnah akidah. Apa sunnah akidah? Tajdid iman, gitu ya. Ustaz sebut tajdid iman, kena buat tajdid iman, perbaharui iman. Jadi kita buat perbaharui iman, minta ke Allah. Apa sunnah Nabi lagi? Baca Quran. Rasulullah SAW banyak baca Quran. Dalam bulan Ramadan lagi banyak dia baca. Jadi nak sebut kat sini, itu sunnah-sunnah Nabi. Selain daripada sunnah makan, minum, pakai dan sebagainya, sunnah-sunnah yang berbentuk amalan tadi. Jadi kita lihat, apabila kita teragak-agak untuk melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia akan berakhir dengan kita tak boleh nak melakukan yang wajib pula. Bila tak melakukan yang wajib, yang benar-benar diwajibkan oleh Allah tadi,
maka jadilah kita orang-orang yang orang yang hina, orang-orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata apa? Ikut sunnah. Fattabi'uni, ikutlah aku, ikut sunnah. Sebab tu tuan-tuan, pada hari ini kita akan ikut sunnah, sunnah yang besar, yang kecil, semuanya kita ikut. Baik, kita tengok satu contoh. Contoh ni menarik tuan. Macam mana digambarkan kita ni sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita ni ialah berkenaan dengan laki-laki dan perempuan. Sebenarnya adalah contoh lain, tapi contoh ni yang mungkin kita boleh bayangkan relevan dia. Wallahu a'lam. Ada seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, suka pada dia. Kita laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Contoh ada seorang laki-laki sayang, cinta kepada seorang wanita. Dia tertarik dengan wanita itu, kemudian menyebabkan dia susah nak tidur, kan? Sering memikirkan tentang dia, merenung padanya. Ketika manusia lain berbicara dengan dia, dia mula rasa susah hati. Jadi di sini dia akan semakin hari semakin larut. Kita ingat orang cinta ni, dia makin pudar, dia makin lama makin naik. Sebab tu kita tengok anak kita, contoh anak kita, dia mula mencintai apa? Mencintai game. Kalau dia dah sayang game, jangan kita kata tak apalah, besok dia akan tinggalkan. Dia dah besar, besok dia tinggalkan. Tak. Dia akan bertambah sayang lagi. Sebab sayang tu akan membawa kepada sayang yang lebih besar. Sama dengan kita. Contohnya, kita kata, kalau kita suka dengan satu dosa, benda yang maksiat, sayang dengan satu dosa, maka jangan kita pandang ringan. Sebab bila kita sayang dengan dosa tu akan berkembang, bertambah besar, ataupun istiqamah dengan dosa tu. Paling kurang dia istiqamah. Jadi sebab tu kita jangan pandang ringan dengan kita melihat perkara-perkara yang disebut oleh Allah SWT sebagai perkara yang ada dalam hidup kita, yang buruk-buruk ni, jangan pandang ringan. Sebab tu kita lihat contohnya seorang laki-laki mencintai seorang wanita, kemudian pada peringkat mula-mula tertarik aja, terpandang wajah ke contohnya, kan. Lepas tu dia pun minat dengan orang tu, kan, dan sebagainya. Kemudian dia rasa susah nak tidur. Rasa teringat aja, susah nak tidur. Nak tidur teringat. Tu yang mandi tak basah-basah, kan. Makan tak kenyang-kenyang. Lepas tu apa lagi satu? Tidur tak lena-lena, kan. Tidur tak lena. Jadi lelaki yang mencintai wanita, mula-mula dia suka aja. Lepas tu bila dia mula berfikir dan sebagainya, maka dia merasa susah nak tidur. Kenapa? Sejak dia kasi nak fikir tentang perempuan tersebut, ataupun nak merenungkan apa yang berlaku pada dia tadi. Ketika manusia bercakap tentang dia, tentang perempuan tersebut atau lelaki tersebut, maka dia akan larut berfikir panjang demi pemikiran dia. Jadi ini sayang seorang kepada lawan jenis ni, kan. Jadi dia akan, bila orang sebut pasal dia akan panjang. Kalau aku berkahwin dengan dia, kalau lah. Jadi macam itu. Jadi kemudian sehinggalah dia tidak sedar apa yang dilakukan tu. Dia tak faham, tak sedar. Walaupun dia seorang yang ada ilmu. Tapi bila dia dah suka dengan seorang tu, maka dia ingat itulah dia. Ini kita hati-hati, hati-hati. Sebab tu saya nak ngajak tuan-tuan tengok akan contoh ini. Kemudian bila dia telah mula melakukan menarik pada orang tadi, tertarik pada seorang tadi itu, maka dia akan mula melakukan perbuatan-perbuatan yang haram kerana si dia tadi. Sebab apa? Sebab dia dah tak peduli dah. Ini disebut mula tertarik tadi. Dia mula berfikir, dia mula berzikir, fikir dan zikir. Akhirnya dia akan tenggelam dengan orang yang dia sukai. Dia akan tenggelam, dia akan lemas lah, tak boleh buat apa-apa, diikut je, kan. Maka setelah masuk kepada tahap ini, maka para ulama kita menggambarkan dia telah jatuh hati. Dia panggil disebut al-ishq. Asyik lah, kita asyik, kan. Al-ishq, asyik, kan. Kalau bahasa kita asyik. Jadi di sinilah kita lihat mula-mula sekali suka, kemudian berfikir, merenung, maknanya berfikir dan berzikir. Suka pada seorang, berfikir dan berzikir. Kita boleh tak berfikir pasal orang lain ni, kan? Berfikir, boleh tak? Boleh untuk kebaikan lah, kan? Tapi bukan boleh untuk maksiat.
Apabila dia telah mula berfikir, maka dia dah mula masuk ke lautan cinta, kasih sayang itu, maka dia akan mula membandingkan dengan orang-orang lain dan sebagainya. Dia semakin suka lagi dengan dia, dan kemudian akan sampai satu waktu yang digambarkan ada mana dia akan sampai peringkat dipanggil al-ishq tadi, asyik tadi tu, sampai dia dah tak kira dah kan. Kalau boleh nak tengok aje, kalau nak dengar aje, jadi asyik. Jadi asyik. Ni peringkat kedua, jadi asyik. Kalau dia sentiasa ingat zikir, sentiasa zikir kat dia, sentiasa berfikir tentang dia, itu asyik. Ni peringkat mula-mula tertarik je, lepas jadi asyik kan. Jadi di sinilah seperti dikata Qais dan Laila Majnun. Kita kata Laila Majnun Qais yang telah jatuh sayang, satu cinta kepada Laila, pergi ke kampung dia, duduk lalu kat kampung tu, bukan nak pergi nampak Laila pun, lalu kat kampung tu, maka dia kata ini kampung Laila. Dia pun suka, seronok, tengok kampung pun dah seronok. Tengok kampung pun dah seronok, bukan lagi jumpa orang dah, pasal dia dah fikir dah ni sebagainya, dia tahu rumah dia kat sini apa semua kan. Tengok pun dah cukup, dah seronok dah. Jadi setelah cinta itu bertambah, maka dia akan sampai kepada peringkat Al-Gharam. Apa nama Al-Gharam ini? Cinta buta. Cinta yang buta, yang mana tak mampu berpisah dengan orang tadi, sehingga menyebabkan dia sanggup melakukan apa sahaja. Dia sebut Al-Gharam. Allah SWT menggambarkan orang yang begini dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 65. Inna azabaha kana gharama. Inna azabaha kana gharama. Jadi sesungguhnya azab Allah itu adalah satu kebinasaan yang kekal. Yang kekal, tapi dia tak boleh nak lari dah, sebab dah sampai gharam. Gharam ni maknanya apa? Gharam ni cinta buta. Ni kata cinta buta ni. Cinta buta ni maknanya tak kira halal ke haram, dia dah tak boleh nak pisah dengan orang tu. Jadi mereka yang tidak ingin berpisah daripada orang yang disayangi tadi itu disebut al-gharam. Sampai peringkat kan, walaupun terpaksa menanggung azab, terpaksa diseksa, melakukan seksa, tapi oleh kerana dah suka kat orang tu, dia jadi al-gharam, tak boleh pisah. Tadi asyik ni masih lagi boleh tengok, boleh berfikir, ini rumah Laila, ini kampung Laila, ini negara dia, contohnya kan. Dia masih lagi boleh fikir, tapi belum sampai lagi nak dekat ke gharam tadi. Gharam ni maknanya dia dah tak payah fikir dah memang sentiasa ingat, tak payah zikir dah, sentiasa ingat. Al-gharam tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab Allah itu satu kebinasaan yang kekal. Gharama ini ialah keterikatan yang kuat, yang tidak mampu untuk dia nak putuskan. Itu makna al-gharama. Dan kemudian Allah gambarkan mereka ini akan dipisahkan oleh azab. Allah akan azab. Pisahkan oleh azab. Surah Al-Furqan tadi Maka sampai ke tahap ini, maka walaupun benda itu haram, dia sanggup buat. Keluar dengan perempuan, buat sebagainya, walaupun haram dia sanggup buat. Kenapa? Kerana hati dia dah mencintai orang tersebut, perkara tersebut, di luar daripada perasaan dia. Gharama ni maknanya tersangat-sangat sayang, tersangat-sangat cinta kepada seseorang itu, walaupun dia buat benda yang membinasakan dia, membuat benda yang sanggup dengan yang haram. Jadi dia tak kisah, tak kisah. Dan ketika mencapai tahap ini, al-gharama ini, maka mereka sudah tidak berpisah dengan dunia. Tak boleh nak pisah dengan dunia. Kerana apa? Kerana dia dah terikat sangat-sangat, cinta buta. Maka ketika tahap ini, apa pun yang dilakukan, benda yang dicintai tadi, tentang wanita, dunia sebagainya, akan dilakukan dengan senang, sepenuh hati dia. Sehingga dia kata walaupun benda tu maksiat, dosa, haram, dia akan buat. Jadi ini dia panggil al-gharama. Al-gharama ni maknanya dia dah buta dah tak nampak dah. Yang penting dia nak benda tu. Ni hati kita ni, sebab tu sebut, kalau kita sayang dekat movie, sayang dekat benda yang dosa, maka kita jangan biarkan sampai peringkat al-gharama ni. Al-gharama ni maknanya dah tak kira dah halal ke haram, tak kira, yang penting cinta tu dapat. Cinta tu dapat.
Dan sini kemudian lepas itu dia bukan setakat itu saja. Dia akan naik lagi, tinggi lagi sampailah tahap yang dipanggil syarafaha, iaitu tahap apa? Tahap tergila-gila. Tadi gharamah tak kira, apa pun aku nak, tak kira. Yang ini sampai dekat tergila-gila, memang gila lah. Tergila-gila. Dan asy-syaraf iaitu puncak kepada tingkatan cinta. Puncak kepada tingkatan cinta iaitu sesuatu yang menyentuh dalam hati yang paling dalam. Yang paling dalam ini disebut sebagai asy-syaraf. Jadi orang-orang yang mencintai Allah contohnya paling mendalam. Orang yang mencintai dunia yang paling mendalam. Ini disebut asy-syaraf. Asy-syaraf. Dan istilah ini telah diambil, dipetik daripada apa yang digambarkan dalam ayat surah Yusuf, surah Yusuf ayat 30. Jadi ayat ini Allah gambarkan kepada kita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala niswatun fil Madinah an imratul aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubban. Jadi Allah gambarkan bagaimana wanita-wanita di kota itu, iaitu isteri telah berkata, baik isteri pada Al-Aziz, isteri kepada penguasa pemerintah itu yang mulia itu, telah tergoda dengan budaknya, serban dia tu, bujang tadi itu, dan menundukkan dirinya kepadanya, sanggup buat apa sahaja. Sesungguhnya cintanya kepada bujang itu sangat-sangat mendalam. Cinta Zulaikha kepada Yusuf, Zulaikha ni dah tertarik dengan Yusuf ni, sangat-sangat dalam cinta dia. Allah sebut syarafaha, maknanya tergila-gila. Jadi tergila-gila, jadi tahap tergila-gila ni. Ini cinta seorang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Dan tahap tergila-gila ni sampai dia sanggup buat apa saja. Dia jadi luar biasa, berani luar biasa. Dia boleh buat apa saja, sanggup menipu, sanggup membunuh, sanggup melanggar peraturan yang paling besar. Dia sanggup nak melakukan hubungan zina. Contohnya, kenapa dia dah rasa tergila-gila, dia buat sampai dia sanggup, tak kira apa, dah tak kira apa dah. Ini dipanggil syaraf. Syaraf ni apa? Syaraf ni ialah kita kata kemuncak kepada cinta. Jadi cinta ni muncak dia gila. Bukan gila, tergila-gila. Tergila-gila. Maknanya pemikiran dia, hati dia bukan lagi ingat dah, memang dah bersama dah. Jadi ini cinta, tahap-tahap cinta lah yang digambarkan. Jadi kita melihat dalam contoh-contoh ini yang bermula dengan suka, kita seronok, kita suka, kita nak kepada seseorang tu contohnya. Kemudian lepas tu kita mula asyik dengan dia. Asyik dengan dia ni, perkataan kita asyik lah. Asyik ni maknanya kita mula rasa jatuh hati pada dia. Jadi hati kita ni dah jatuh pada dia. Hati kita dah jatuh pada dia, asyik. Kemudian bila kita dah bertambah, akhirnya sampai ke peringkat al-gharam. Gharam ni macam cinta yang buta. Nak dia je. Cinta buta, tak kira lah apa sahaja pun, yang penting kita nak dapat bersama dia. Al-gharam ni sanggup melakukan benda-benda yang haram. Dan kemuncaknya ialah asy-syaraf. Asy-syaraf ini ataupun syarafaha dalam ayat Quran, Allah menggambarkan puncak ini sampai tergila-gila. Jadi sebab tu kita lihat sini, ini adalah peringkat-peringkat cinta yang ada. Pada hari ini kita tengok contoh tadi ialah antara manusia dengan manusia. Maka di sini kita lihat sebenarnya begitulah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai peringkat syaraf yang paling tinggi tadi. Yang paling tinggi sekali ialah kita sampai peringkat tergila-gila. Tergila-gila ni sampainya kita meletakkan seluruh hidup kita, seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang ada pada kita ni untuk mendapatkan redha Allah. Ini satu yang kita kata sepatutnya dengan Allah tadi. Sebelum daripada syaraf itu gharam. Gharam ni apa? Cinta buta. Allah perintah buat apa sahaja pun kita ikut. Sebelum tu asyik. Asyik ni apa? Sentiasa ingat, sentiasa fikir. Jadi kita ni bawa peringkat mana sekarang ni? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bawa peringkat suka je. Maknanya suka apa?
kita buat baik, kadang-kadang buat jahat pun buat juga. Buat baik pun buat, buat jahat pun buat. Dosa kita buat, pahala kita pun buat. Dosa dapat, pahala dapat. Jadi kita ni belum sayang Allah lagi, tak sampai sayang. Baru peringkat suka. Baru peringkat suka je. So kita baru suka. Maksudnya kita semayang tu, ada masa kita semayang, ada masa tak semayang. Ada masa kita sembahyang khusyuk, ada sembahyang kita khusyuk, ada masa. Jadi belum cinta lagi. Kita tak sayang Allah lagi. Sebab tu saya sebut, kita tak sayang Allah lagi sebenarnya. Kita cuma kita kata kita suka ke Allah je. Sebab tu kita sembahyang, puasa. Jadi jauh kita ni. Jauh kita ni. Kenapa kita tak boleh nak jauhkan diri daripada dosa? Sebab kita tak sampai lagi peringkat haram. Kita baru sampai peringkat suka, baru suka. I like you kan. Kalau orang putih kata I like you kan. Saya sukalah kat dia. Suka je kan. Dapat tak dapat belakang dia. Sampai peringkat asyik. Asyik ni apa? Sentiasa dalam keadaan zikrullah. Sentiasa memikirkan, bertafakur. Tengok pokok kan. Bukan nampak pokok, tengok pokok, nampak kekuasaan Allah. Nampak perbuatan Allah. Nampak dengan basirah, dengan mata hati dia. Nampak basirah dan perbuatan Allah, af'al Allah. Nampak sifat Allah. Tengok apa saja, kita mula terfikir-fikir tentang pencipta dia. Tengok makanan, bukan nampak makanan dah. Macam Laila dengan Qais tadi kan. Dia panggil asyik, al-ishq. Al-ishq ni ataupun asyik ni bahasa kita ni lah. Kan? Maknanya dia dah mula berfikir dan dah mula merenung, bertafakur dan mula berzikir, mengingat. Asyik, al-ishq. Jadi kita ni dengan Allah ni dah sampai tak? Sentiasa dalam keadaan zikrullah, ingat Allah. Az-zikr ad-daim. Zikr daimun, seorang yang sentiasa berzikir. Kita sentiasa ingat Allah. Hati kita tak putus dengan Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah kan. Kita tengok pokok, kita tengok orang. Kita bukan nampak pokok orang. Kita nampak, oh ini penciptaan Allah ni. Allah cipta. Ini Allah ni ada kuasa. Allah ni ada kehendak. Allah ni Al-Qayyum. Allah ni Al-Hayyu. Al-Qayyum. Allah Al-Qawi. Allah Al-Qahar. Allah Al-Jabbar. Kita melihat sesuatu, kita boleh hubung dengan Allah. Ini peringkat asyik. Asyik. Sentiasa dalam keadaan berzikir pada Allah. Sentiasa dalam berfikir. Ini baru mula mencintai Allah. Baru mula mencintai Allah. Baru mula teringat, sentiasa teringat. Macam si Qais dengan Laila. Qais dengan Laila ni, dia pergi, tak jumpa Laila pun. Dia pergi ke kampung aja. Tengok kampung. Oh, ini kampung Laila. Kan? Dia tengok jalan raya. Inilah jalan raya yang Laila selalu jalan, pergi kerja. Kan? Bila tengok baju orang jemur baju warna kuning, warna merah, warna baju ni lah yang Laila pakai, warna kuning sama macam Laila pakai. Yang ini baju ni sama macam mana Laila punya. Bila dia tengok sesuatu, dia nampak Laila. Maknanya pemikiran dia, tafakur dia, hati dia dah mula asyik dengan Laila. Kita dengan Allah kan, tengok apa sahaja, melihat af'al Allah, melihat kan sifat Allah, melihat kan nama Allah. Maknanya tuan-tuan, perempuan, nak sebut kat sini, kalau kita melihat apa yang ulama-ulama mengkategorikan kita tadi, maknanya apabila kita melihat penciptaan Allah, makhluk Allah, kita melihat makhluk Allah, kita dapat hubungkan dengan Allah, bertafakur dan berzikir tadi, bukan dengan perasaan buat-buat, bukan dengan tidak ada perasaan. Tengok pokok, oh pokok besar, hebat, tapi perasaan sayang. Perasaan sayang pada Allah. Ini hakikat dia. Jadi bila kita melihat sesuatu, maksudnya bila kita mula melihat sesuatu, teringat Allah. Melihat sesuatu, kita berfikir tentang Allah, kekuasaan Allah, perbuatan Allah, sifat Allah tadi. Bila kita melihat dengan perasaan yang sayang tadi, barulah maknanya zikir kita, fikir kita, tafakur kita tu baru ada kekuatan cinta. Tapi ni baru peringkat asyik. Belum lagi peringkat gharam, belum lagi peringkat syarah. Jadi kita lihat di sini bagaimana digambarkan oleh
para ulama kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita nak kenal Allah sampai macam gitu sayang. Bukanlah kita kata nak kenal Allah ni setakat zikir je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdalu zikr fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir la ilaha illallah macam tu kan, subhanallah walhamdulillah, tapi tak ada perasaan. Perasaan tak ada. Jadi kalau kita ada perasaan, maknanya kita sayang Allah tak? Belum lagi, tak sampai. Sebab tu kita boleh buat maksiat lagi. Sebab tu kita boleh buat dosa lagi. Sebab tu kita lebih sayang dosa daripada Allah, lebih sayang dunia daripada Allah. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, kalau kita tak sayang Allah Subhanahu Wa Taala, berdosa tak? Jadi maknanya neraka mana tempat kita ni tuan-tuan perempuan? Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan bimbing kita kalau kita benar-benar mahu menuju kepada Allah. Jadi sebab tu kita bincang pada pagi ni kan. Jadi kita nak tengok ni, kita sayang macam mana. Baik. Jadi kita lihat, apabila kita dah mula mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka permulaan cinta Allah bila kita telah mula asyik, disebut isyak tadi, mula cinta pada Allah, maknanya kita akan memulakan hari-hari kita bangun aja tidur kan, Laila kata si Qais kan, Laila satu kata dia Qais kan, Laila Majnun kan, orang yang gilakan Laila tu kan, Laila kan, bangun tidur, kita bangun tidur Allah, teringat Allah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bangun tidur je ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Ni perkara yang pertama dibangun, ingat mesej masuk tak masuk kan, tengok WhatsApp. Perkara yang pertama tengok Telegram. Perkara yang pertama tengok siapa hantar mesej ke aku tadi masa aku tidur. Tuan-tuan, seseorang yang mencintai Allah, dia akan memulakan hidup dia dengan berfikir tentang Allah, berzikir tentang Allah. Bukankah ini tingkatan pertama mencintai Allah? Ini tingkatan pertama mencintai Allah. Kita ni bau suka je, bau cenderung kepada Allah, belum lagi sayang Allah. Bila kita dah mula mengenal Allah, baru kita sayang. Itu nikmat dia luar biasa. Macam si Qais lah, bila dia dah sayang si Laila, dah sayang kat Laila kan, walaupun nampak rumah, bukan nampak Laila pun, nampak rumah, nampak kampung, tetapi bila dia hubungkan dengan Laila, ini rumah Laila ni, rumah Laila ni, suka dia. Ini kampung Laila ni, kampung dia ni, dia suka dia sebab dapat nampak kampung Laila. Kalau dia duduk kat Mesir contohnya kan, Laila duduk kat Malaysia, tengok peta Malaysia, Laila ada kat Malaysia lah, tengok peta pun dah seronok dah, belum tengok orang lagi. Ini menggambarkan asyik, seorang yang telah mula mencintai Allah. Dia akan melihat sesuatu dihubungkan dengan Allah, dia sayang ke Allah, timbul perasaan sayang pada Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau jadikan tumbuh-tumbuhan, Engkau jadikan manusia, Engkau jadikan dunia, Engkau jadi apa ni untuk aku ya Allah. Kita pun kata apa? Kuasa Engkau ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah. Dia puji, dia pun baca alhamdulillah, alhamdulillah, dia subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun baca semua kan. Kenapa? Dengan perasaan sayang. Sebab tu hari ni kita zikir ke Allah ni nak latih macam mana? Latih bila kita baca zikir tu, bila kita berfikir, nak sayang, nak rasa sayang pada Allah. Nak rasa sayang. Kalau tak rasa sayang, tak sampai zikir tu, tak sampai nak rasa sayang. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Kita baca dengan perasaan sayang ke Allah.
Ini hakikat sayang tadi. Maknanya kita baca, kita ingat Allah. Kita baca, kita berfikir, berzikir, kan? Jadi apabila kita mula mencintai Allah, maka barulah boleh kita nak berkorban, baru boleh kita nak melakukan sesuatu, kan? Apa yang Allah nak, kita buat, kan? Maka barulah seseorang itu boleh bangun malam, barulah seseorang itu boleh, kan, berjaga malam, baca Quran semalam suntuk dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia baca daripada surah Al-Fatihah sampailah habis malam. Dah subuh, dia pun Sadaqallahul Azim. Dia baca dengan sayang, baru dia boleh berjaga malam. Semalam, sehari semalam baca Quran, baru dia boleh berfikir, tafakur tentang sesuatu dengan betul. Baru dia boleh berzikir dengan betul. Ni kita gambarkan sayang. Ni power. Sebab saya kata power sayang ni, power sayang ni. Tapi peringkat kita, peringkat mana? Peringkat kita baru peringkat suka. Sebab tu kita boleh buat maksiat depan Allah. Kita buat maksiat, kita buat dosa depan Allah. Kita tak mau tinggalkan dosa kita, sanggup duduk dalam kelemahan. Ni kenapa? Kerana kita belum sayang Allah. Jadi sebab tu kita sebut, kan. Jadi kalau kita nak tengok balik kita jauh. Kemudian cinta semakin bertambah. Semakin bertambah cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia akan berfikir apa yang Allah suka, apa yang Allah redha. Dia sampai peringkat sampai peringkat al-gharam. Al-gharam ni makna cinta buta. Apa saja Allah redha, itu dia buat. Walaupun orang lain semua buang dia. Orang lain semua buang dia. Orang lain semua buang dia, boikot dia. Orang boikot dia, dia tak apa, asalkan Allah redha. Ini al-gharam, cinta yang buta. Maknanya dia tak kira dah yang lain. Dia tak kira dah lain. Al-gharam, maknanya dia dengan Allah SWT. Yang penting apa Allah redha. Maka dia nak buat apa-apa, Allah redha tak ni? Ni Allah redha ke tak redha? Ni Allah suka ke ataupun Allah murka? Jadi inilah merupakan, kita kata, maka dia mula hati, mula mempelajari apa-apa. Dia tengok, dia belajar macam mana cara nak memenangi redha Allah, macam mana nak memenangi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mula merasai kepayahan itu satu nikmat, susah tu nikmat, balak tu nikmat. Mula dia rasa nikmat. Orang kena sakit, aduh sakit. Dia kena sakit, dia kata ni daripada Allah, Allah bagi. Dia rasa seronok. Ya Allah, aku sayang ke engkau, ya Allah. Buta, cintanya buta, al-gharam. Buta ni maknanya apa? Allah bagi seronok pun dia sayang Allah. Allah bagi tak seronok pun dia sayang Allah. Allah bagi baik dia sayang, Allah bagi dia buruk dia sayang Allah. Sebab dia nampak redha Allah tu. Ini sayang al-gharam. Ini yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sampai sanggup apa. Nanti kita tengok contoh. Kalau ada masa tengok contoh. Boleh sikit, panjang sikit boleh balik hari ni. Nak habis. Saya rasa ramai orang nak mula cuti, kan. Saya memang tak ada cuti. Jadi kita lihat al-gharam. Jadi pada masa itulah kepayahan, kesusahan, bencana, balak, ketakutan, ancaman, semuanya nikmat. Dajjal datang Dajjal membuat sesuatu yang menakutkan. Dia melihat menakutkan itu daripada Allah. Dia rasa nikmat. Nikmat apa? Aku boleh berpeluang untuk mendapat redha Allah. Aku tahan. Inilah bukti ni. Nak buktikan cinta pada Allah ni. Dajjal bawa pada kesesatan dan lawan Dajjal. Sebab dia nampak nikmat. Semua tu nikmat. Allahu Akbar. Nanti kita tengok contoh. Contoh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dia sampai peringkat ni dah. Al-gharam. Jadi hati semakin terpikat dengan Allah, maka dia akan menikmati kepayahan, dia akan menikmati kesusahan-kesusahan. Kerana apa? Cinta lebih daripada
kan, kesusahan tu. Allah bagi susah kat dia, Allah bagi masalah kat dia, Allah bagi penderitaan kat dia. Sayang pada Allah lebih daripada kesusahan. Macam seorang ibu lah, dia sayang ke anaknya, anaknya sakit, dia sayang ke anak dia, sanggup tak tidur malam, berjaga malam kan. Kalau kita seorang ibu, kita tahulah kalau anak sakit kan, ataupun seorang bapa sama juga. Saya pun ada anak juga kan, bila anak sakit tu kita pun tak boleh tidur, dia menangis saja kan. Itu sayang pada Allah sampai peringkat kan, kita sanggup berkorban. Ini al-gharam. Yang tadi tu berzikir je, berfikir je, berzikir, berfikir. Tapi al-gharam ni dia sampai peringkat dia sanggup bersabar, dia sanggup buat. Dan sabar ni bukan satu beban. Ini bukan satu beban. Sabar ni satu nikmat. Nikmat sabar. Maka apabila dia mau beramal, dia akan tanya, ya Allah, Engkau redha ke amalan aku ni? Ya Allah, Engkau redha ke? Ya Allah. Kalau amal redha, dia buat. Kalau Allah tak redha, dia tinggal. Ini sayang pada Allah ni. Hati dah sayang ke Allah ni. Macam kita tengok tadi kan. Al-Gharam ni contohnya apa? Zulaikha dengan Yusuf. Zulaikha sama Yusuf, sampai peringkat Zulaikha kata apa? Dia kata, wahai Yusuf, pintu dah tertutup kunci, tuan tak ada, pintu dah terkunci, marilah datang dekat aku. Marilah datang dekat aku. Maka Yusuf dah terkejut lah. Zulaikha bukan tak cantik, cantik Zulaikha ni. Hebat dia. Bukan cantik saja, dia seorang bangsawan, seorang yang hebat. Zulaikha ni menggoda Yusuf. Yusuf tertarik tak? Tertarik. Yusuf tertarik. Bukan kata dia bertepuk sebelah tangan, tak. Yusuf pun tepuk juga. Tapi kan, Yusuf tertarik sebab dia pun laki-laki, ada nafsu kan, laki-laki. Dia pun tertarik juga. Tetapi apa dalam kisah ni kan, Allah SWT sayang kat Yusuf. Allah SWT membayangkan, tiba-tiba dia terpandang seperti wajah ayah dia, Yaqub. Nabi Allah Yaqub ada terpandang, maka dia teringat Allah. Mula-mula macam tersihir lah juga. Contohnya kan, kita kata perkataannya terpegun kan. Perempuan ajak kan, yang cantik, yang bangsawan, yang hebat kan. Kemudian dia pula seorang laki-laki, dan seorang yang orang yang muda kan, orang yang memang kuat, yang memang nafsunya memang kuat. Maknanya dari sudut muda banding orang tua kurang sikit kan, orang muda. Jadi memang tengah-tengah kuat lah, tengah strong kan. Maka tiba-tiba bila teringat Allah, digambarkan oleh setengah ulama yang tafsir kata, Allah membayangkan, tiba-tiba dia terbayang ataupun ternampak wajah ayah dia, Yaqub, Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Maka dia teringat Allah Subhanahu Wa Taala, lari dia. Ya Allah, sekiranya Engkau bagi aku pilihan, aku lebih rela duduk dalam penjara. Lebih rela duduk dalam penjara daripada duduk dengan wanita ini. Kenapa? Dia nak jaga diri dia, takut tak larat, minta duduk penjara. Allah bagi duduk penjara. Dia nak sebut kat sini al-gharam, sehingga menyebabkan kan, Zulaikha tadi sampai ajak Yusuf bersama tadi. Tak kira apa pun jadi, mungkin kena bunuh. Kalau tertangkap kena bunuh, mungkin kena seksa, kena tangkap, sebab dia isteri kepada kan penguasa besar. Orang yang ada kuasa, orang yang ada harta, orang yang mulia di sisi masyarakat. Kalau dia tertangkap, mungkin dia akan dibunuh kan. Tapi oleh kerana dah buta, cinta tu dah buta, maka dia tak kira halal haram, tak kira. Jadi seseorang yang telah sampai ke peringkat al-gharam, cinta yang tersangat kepada Allah SWT, maka ketika itu yang dipikir hanyalah apa Allah redha. Apa yang Allah redha. Ya Allah, Kau nak bagi aku susah, aku redha. Kau nak bagi aku senang, aku redha. Sama je. Jadi ini kita gambarkan. Maka cinta makin bertambah sehingga selagi bertambah dia bekerja keras, lagi berusaha mendekati Allah, memenangi sayang Allah, dan siap menerima hukuman. Apa pun Allah nak bagi, dia sami'na wa ata'na. Dia sami'na wa ata'na. Bukan kata nak bangun malam, sampai peringkat dia pergi berjihad.
Sampai mereka dia berjuang, tinggalkan apa sahaja, dia berkorban pada Allah. Ni al-gharam, sanggup buat apa sahaja. Sampailah cinta itu kepada peringkat asy-syaghaf. Asy-syaghaf ini yang puncak kepada cinta pada Allah ni. Asy-syaghaf ini ialah satu peringkat di mana Allah SWT itu segala-galanya pada dia. Segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ingat dah diri dia. Dia tak ingat dah kepentingan dia. Dia dah tak ingat dah hajat dia. Apa dia nak, dia tak ingat apa yang Allah. Apa yang Allah, itulah asy-syaghaf. Maka dia lepaskan segala yang ada di atas kehidupan dia ni, hanya Allah sahaja. Kalau kita kata orang gila lah, tergila-gila, maknanya asy-syaghaf ni maknanya peringkat dia, Allah lah segala-galanya dalam hidup dia. Dia dah tak nampak diri dia dah. Sayang daripada Allah, dah tak nampak diri dia. Sanggup berkorban. Malahan bukan saja dia sanggup berkorban, dia melihat makhluk lain. Dia melihat manusia-manusia yang bermaksiat di depan dia, manusia yang berdosa, manusia yang tak sayang Allah. Dia rasa risau, dia rasa bimbang. Kenapa dia tak sayang Allah? Kenapa dia bermaksiat? Maka dia pun melakukan dakwah. Maka dia pun melakukan tarbiyah. Maka dia pun berjihad. Kenapa? Sebab dia bukan fikir dia, dia fikir Allah, segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada fikir dah untuk diri dia dah. Yang tadi masih lagi nak redha Allah. Dia nak redha Allah, dia nak redha Allah. Sekarang ni bukan redha Allah saja, semuanya mesti Allah, mesti kerana Allah, mesti hidup di bawah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun tengok manusia berdosa, manusia buat maksiat, hidup jahiliah menguasai, kekufuran menguasai, hati dia gelisah. Ya Allah, kenapalah orang lain tak sayang kat engkau macam mana aku rasa. Ya Allah, kenapalah mereka ni bermaksiat, kenapalah mereka hidup dalam keadaan jahiliah. Ya Allah, ya Allah. Maka dia tak senang hidup. Dia pun pergi, jumpa orang tu, ajak, marilah kita kenal Allah, marilah kita sayang Allah, marilah kita ibadah pada Allah, marilah kita sama-sama jadi hamba Allah. Dia pergi berdakwah, dia pergi mentarbiah umat, dia pergi berjihad, berjuang melawan musuh-musuh Allah. Inilah para Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi main peringkat tu sampai peringkat segala-galanya. Dia bukan redha Allah lagi. Redha Allah ni memang dah ada dah dalam diri dia, tapi segala-galanya mesti duduk di bawah sayang Allah. Maya kalau tengok orang tu dalam keadaan kafir, munafik, dalam keadaan berdosa, fasik, dalam keadaan apa, dia tengok sedih, maka dia pergi kat orang tu. Assalamualaikum, apa khabar? Tuan apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Dia pun kata, marilah kita sama-sama cari kebaikan. Apa dia? Sesungguhnya Allah ada, Allah jadikan semua. Sedar tak kita bahawa kita ni hamba Allah? Dia pun mula berdakwah dengan perasaan sayang, berdakwah dengan perasaan cinta kepada Allah, asy-syaghaf, sehingga dia berkorban. Dia bukan berkorban untuk diri dia, dia berkorban untuk orang lain, supaya orang lain juga cinta pada Allah, supaya orang lain juga mendapat redha Allah, supaya orang lain dapat bersama-sama mengabdikan diri kepada Allah. Sebab segala-galanya hanyalah Allah sahaja. Ini orang kata gila, sampai sanggup korban apa ni, engkau ni ada duit, engkau pergi habiskan dekat orang, sedekah kat orang, belanja orang. Dia tak tahu, nampak berdakwah. Inilah kedudukan manusia yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ni kadang-kadang kita buat dah juga dakwah, kita buat dah juga jihad, tapi kita tak rasa perasaan cinta, tak ada. Kita buat sebab apa? Ada fadilat, ada dia punya fadail, kelebihan. Kenapa puasa? Kenapa baca Quran? Kan bulan Ramadan ni 700 kali ganda Allah bagi. Kan bulan Ramadan ni yang sunat dapat pahala wajib. Jadi kita kena banyakkan. Kita nampak lagi diri kita. Itu peringkat bau suka-suka. Lepas tu peringkat al-ishq. Ishq tadi dia mula ingat Allah, dia mula fikir pada Allah. Kemudian al-gharam ni dia boleh buat apa saja untuk dapat redha Allah. Peringkat asy-syaghaf yang paling tinggi ni,
Yang ini dia segala-galanya Allah. Sampai dia tak boleh tengok orang mungkar, orang maksiat tak boleh tengok. Ya Allah, dia pergi kat orang tu, marilah kita sama-sama, sama-sama kita cari redha Allah. Marilah, Allah saja yang berhak untuk kita sujud, rokok. Allah saja berhak untuk kita sayang. Allah saja berhak untuk kita ibadah pada dia. Dia sahaja. Maka dia pun pergi. Inilah cinta yang bertambah-tambah, sehingga pada masa itu tidak ada lagi dah nikmat, tidak ada lagi dah keceriaan, tidak ada kesedihan, tidak ada lagi amal perbuatan kecuali yang menyenangkan Allah, kecuali untuk Allah sahaja. Jadi susah ke, senang ke, sama je pada dia. Itu dia kata tergila-gila kan. Orang kata gila, engkau ni buat benda gila ni. Kenapa? Orang lain buat kerja ada untung, engkau buat kerja tak ada untung. Engkau miskin. Kadang-kadang ada orang tanya kan, kenapa berhenti daripada jadi pensyarah, mengajar kan? Kenapa berhenti mengajar kan? Dia kata macam mana saya nak cakap tapi saya ni kalau boleh kan, kalau boleh saya nak full time dengan Islam, kalau boleh lah kan, kalau Allah izin saya nak full time tu, cita-cita lah kan. Jadi orang heran berhenti mengajar. Kan mengajar ni boleh jadi profesor lah, kawan-kawan semua dah profesor lah kan. Tapi dia sebut kenapa lain? Orang gila, nampak gila. Mana ada orang kata gila pergi naik kapal Mavi Mara ni, grup-grup gila ni, naik kapal kematian ni. Benar juga orang cakap macam itu kan. Jadi kita bukanlah nak kata kita sayang ke Allah, tidaklah. Tapi maknanya perbuatan yang luar biasa, luar kebiasaan tu pun orang dah panggil gila. Apa lagi orang tu ada perasaan asyaraf, cinta pada Allah yang sangat-sangat, sampai peringkat segala-galanya Allah sahaja. Sebab Allah pun yang sebenarnya segala-galanya. Maka orang nampak gila lah. Asyaraf ni tergila-gila. Ini peringkat yang paling tinggi, kemuncak kepada cinta, sehingga dia akan mengorbankan segala, bukan lagi kepentingan dia. Kalau Allah tak bagi syurga pun, dia beribadah pada Allah. Kalau Allah masukkan neraka pun, masukkan dia dalam neraka, dia masih lagi ibadah pada Allah. Dia ibadah bukan sebab nampak syurga, dia beribadah bukan sebab tak mau masuk neraka. Dia beribadah bukan supaya dia kaya kat dunia ni, supaya dia dapat apa-apa, tak. Dia beribadah hanya kerana Allah, dia sayang ke Allah. Dia sayang ke Allah, dia syukur ke Allah. Ini asyaraf. Bukan saja dia tak fikir dia dah. Kalau gharam, dia fikir dia lagi. Al-gharam, dia nak dapat lagi. Reda tadi, dia nak dapat. Ni asyaraf. Allah tak reda kat dia pun, tapi dia akan sayang ke Allah. Macam itu lebih kurang. Ini peringkat yang tinggi. Maknanya dia dah kenal Allah, dah sayang Allah, sehingga kan dia tidak minta apa-apa daripada Allah, hanya nak ubudiah pada Allah, nak sayang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi of course lah, disebut kat sini kan, apabila kita dah mula sampai ke al-gharam, kita dah sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Tapi asyaraf, kita bukan saja berkorban, kita lupakan diri kita. Lupa, ibarat orang gila, lupakan diri kita. Kita hanya melihat Allah, redha Allah, kasih sayang Allah. Aku buat ni kerana sayang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sayang pada Allah buat. Maka dia tak suka, dia bukan hanya tengok diri dia, dia sanggup jadi lilin lah, dia bakar kan. Tapi dia boleh dakwah kat orang, dia boleh tarbiyah orang, dia boleh jihad, macam itu. Ini orang-orang yang macam rasul-rasul kan, Ansariyun kan. Macam kita ni baru peringkat awal ni, baru kat suka ke Allah. Sebab tu kita masih lagi buat maksiat, ada kelemahan. Kita susah nak tinggalkan dosa kita, kita susah nak tinggalkan kelemahan kita, susah. Kenapa? Kita tak sayang Allah lagi. Ini hakikat dia. Hari ni baru kita tahu, rupanya aku ni tak sayang Allah lagi. Baru tahu. Kita baru tahu ni. Sebelum ni kita ingat, aku dah okey dah. Tengok orang lain, engkau ni maksiat. Tengok orang lain, engkau ni buat haram. Tengok orang lain, engkau ni tak percaya pada akhir zaman. Engkau ni grup lain. Kita ada rasa diri kita tinggi. Padahal kita ni baru suka-suka ke Allah, baru nak sembahyang-sembahyang, nak belajar sembahyang. Jauh kita daripada Allah. Allah sayang kat kita lebih daripada kita sayang pada Allah. Ni tuan-tuan, puan-puan, kita kena rasa akan hal ni. Ini asyaraf. Inilah cinta yang bertambah, sehingga akhirnya mereka akan apa sahaja dibuat, bukan lagi untuk mendapatkan kepentingan diri. Dia bekerja, dia bernikah, berkahwin, dan dia belajar apa sahaja untuk mendapatkan redha Allah, cinta Allah,
kerana dia sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun meninggikan agamanya. Jadi orang macam ini, dia berkorban, dia belajar untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tinggikan agama Allah. Sebab Allah perintah, kan? Dia bekerja untuk tinggikan agama Allah, berkahwin. Tengok nama sahabat-sahabat kita berkahwin, kan? Ada sahabat-sahabat berkahwin. Siapa nama sahabat ni? Allah Ustaz Samawan. Dia ni hitam legam, hamba, hitam legam, bukan Bilal, ada seorang lagi. Hitam legam, bukan saja hitam legam, tak cantik lah, tak handsome lah. Kemudian hamba pula tu. Kemudian miskin, tak handsome, miskin, kan? Status dia rendah. Rasulullah SAW nak kahwinkan dia dengan seorang anak bangsawan di Madinah. Seorang anak, tak ingat nama dia. Nanti kalau ingat kita cakap. Nak kahwin dengan anak orang tu yang paling cantik kat Madinah tu. Antara yang cantik lah, yang paling cantik. Yang paling cantik. Anak orang kaya, bangsawan. Maka dia kata, Rasul kata, kan, kau nak kahwin ke? Nak kahwin Rasulullah. Maka saya kata, pergi Pinang. Anak si Polan bin Polan, tak ingat nama sahabat tu. Pergi Pinang dia. Maka dia pergi, kan. Bapak dia tengok, engkau nak pinang anak aku, kan. Dia orang Islam kan. Lepas tu dia kata, saya hanya menjalankan tugas Rasulullah. Rasulullah suruh pinang. Jadi bapak dia kata, tak apalah, aku cakap dengan tuan punya dirilah. Maka si perempuan tu, anak dia kata apa? Siapa yang datang tu? Oh, dia ni, memang semua kenal dia ni, tak handsome, miskin, kan, buruk rupanya, hitam, miskin. Kemudian, kan, dia kata, siapa yang suruh dia datang? Tapi Rasulullah SAW yang hantar. Rasul SAW hantar. Dia kata, kalau Rasulullah yang hantar, aku terima. Siapa pun aku terima. Sebab Allah, sayang kat Allah, sayang kat Rasul lebih daripada diri sendiri. Ini sahabat-sahabat. Dan sampai peringkat Al-Gharam, kan, sampai peringkat, kan, begitu, kita kata, kan, cinta yang tak kira dah, tak kenal dah. Dan kemudian sampai peringkat Asy-Syaghaf, sampai kemuncak kepada sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sehinggalah cinta kepada Allah semakin mendebar, berharap agar menjadi manusia yang mencintai kekasih Allah. So apa yang dihajatkan orang yang Asy-Syaghaf ni, orang yang ada tahap Asy-Syaghaf ni, yang dihajat dia satu je, ya Allah, aku nak jadi kekasih Engkau, ya Allah. Nak jadi kekasih Allah, kan? Maka jadilah dia seorang yang berjuang perjalanan Allah. Dia berjuang perjalanan Allah. Dia menjadi seorang pejuang. Kenapa orang berjuang ni? Sebab dia jadi kekasih Allah. Bukan setakat redha Allah, kekasih Allah. Bukan setakat redha Allah. Redha Allah tu redha dan kekasih Allah. Itu orang berjuang tu. Sebab sayang daripada Allah dah melebihi daripada diri dia sendiri, sanggup berkorban. Dan bukan saja berkorban untuk diri dia, tak, berkorban untuk orang lain, sanggup supaya umat dapat dakwah Islam, umat dapat Al-Quran, umat sayang kepada Allah juga. Bukan dia sayang Allah saja, tak. Kalau Gharam tu dia masih lagi dia sayang Allah lagi, tak. Ini Asy-Syaghaf, kan, dia nak umat sayang ke Allah. Dia nak semua jin dan manusia menyembah Allah, mengubudiyah pada Allah, sebab Allah yang paling berhak untuk diabdikan diri. Ni kita kata subhanallah, subhanallah. Ni sifat-sifat sahabat dulu macam gini. Ada banyak contoh. Kalau kita sikit contoh. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis. Cuba tengok hadis ni. Ni hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka diceritakan ada seorang laki-laki beribadah. Seorang laki-laki beribadah di kampung yang penuh dengan ahli maksiat. Dia seorang ahli abid, seorang ibadah, orang yang beribadah, tapi keliling dia banyak maksiat. Semua maksiat. Dia seorang ibadah kat kampung. Maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, tenggelamkan kampung itu. Tenggelamkan kampung itu. Sebab maksiat dah berlebihan sampai tak boleh nak ada ma'ruf, tenggelamkan semua. Maka Jibril berkata,
Ya Rabb, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dalam kampung tu ada si fulan, dia selalu rokok dan sujud, selalu ibadah. Ada si fulan selalu rokok dan sujud. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, mulakan dengan tempat dia, jatuhkan balak dengan tempat dia dulu. Sesungguhnya wajahnya tidak berpaling pada aku walaupun satu saat, walaupun satu jam. Dia ibadah, tapi sebenarnya dia tidak menghadap Allah. Dia tak sayang ke Allah. Dia ibadah sebab dapat pahala je. Wajah dia, hakikat dia tidak berpaling daripada, tidak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seorang tu beribadah, patutnya dia melahirkan cinta pada Allah kan. Sebab tu tuan-tuan, saya nak ulang sikit. Kita dah hari yang ke-28 Ramadan. 3 benda mesti ada kat kita. Bila kita proses jalan untuk mendekati Allah, 3 perkara. Yang pertama, kita meningkat ikhlas. Ikhlas meningkat. Ikhlas dengan Allah meningkat. Bila kita baca Quran, bila kita beramal, berpuasa, pertama ikhlas mesti meningkat. Ini bekalan tariqah. Tariqah ni maknanya jalan. At-tariq ilallah, jalan menuju kepada Allah. Yang pertama, lagi banyak kita ibadah, lagi banyak kita melakukan amalan-amalan soleh, kita makin ikhlas. Makin ikhlas. Bukan makin tunjuk-tunjuk kat orang. Bukan makin kita rasa diri kita baik. Tak, makin ikhlas. Buat kerana Allah. Bersih daripada matlamat yang rendah. Yang kedua, kita semakin berlaku benar, siddiq. Maknanya apa yang dekat dalam dengan kat luar sama. Kita berlaku benar. Dan berlaku benar ni lebih daripada ikhlas. Orang boleh ikhlas tapi belum tahu benar. Orang benar insya-Allah ikhlas. Maknanya apa yang di dalam sama dengan di luar. Yang ketiga, tumaknina. Iaitu bila kita beribadah ke Allah, berpuasa, kita buat macam-macam amalan mendekati Allah, kita semakin tenang bersama Allah, tenteram bersama Allah. Ini lahir perasaan cinta ni, sayang ni. Tumaknina ni tenang bersama Allah. Bukan makin rasa beban, berat, jauh. Tak. Jadi kita dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni nak kena rasa 3 benda ni inti kepada tariqah. Semua tariqah. Tak kira tariqah apa, tak kira siapa, 3 ni mesti lahir. Kita baca maksurat, tak lahir 3 ni, maknanya maksurat kita tak sampai. Kita sembahyang, tak lahir 3 ni, sembahyang kita tak sampai. Jadi 3 ni adalah membentuk jiwa kita. Jadi yang tumakninah ni, dia bersama dengan cinta, sayang. Maknanya tenang bersama Allah. Kita bukan tenang bersama dengan dunia, tenang bersama dengan movie, tenang bersama dengan game, tenang bersama dengan gadget-gadget kita, tenang bersama berkebun, tenang sama makan, tenang dengan lain daripada Allah. Tak, tenang bersama Allah. Ini cinta. Ini sebenarnya tarik itu, tariqah tadi, at-tariq ila Allah, jadi perjalanan menuju pada Allah tu, dia membentuk perasaan sayang, cinta pada Allah. Barulah kita kuat. Makin banyak makin kuat, makin banyak makin kuat, makin kuat. Letih tak? Mungkin letih, fizikal mungkin letih. Letih, tidur sekejap. Tapi hati kita kuat. Hati kita makin kuat, makin kuat. Jadi ini digambarkan. Jadi di antara puncak cinta kepada Allah, orang itu mencintai Allah, dia tidak kuasa, tak sampai hati dia melihat manusia bermaksiat, manusia melanggar hak Allah. Dia melihat manusia melanggar hak Allah, bermaksiat, hati dia tak sampai hati dia, kesian, sedih. Maka mereka ingin semua manusia mencintai Allah. Mereka ingin semua manusia berubudiah pada Allah. Ini syaraf. Dia dah tak tengok diri dia dah. Dia hanya, segalanya hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Maka bila Allah saja, bukan saja dia nak kena cinta Allah, dia tengok kawan-kawan, sahabat-sahabat, keluarga dia, kan? Dia sayang keluarga dia semua kerana Allah. Maka dia nak ajak supaya semua berubudiah pada Allah. Maka dia jadi pendakwah, da'i ilallah. Dia jadi mujahid, seorang yang berjuang. Nampak? Subhanallah. Ini proses perasaan hati kita.
Hari ni kita jadi pendakwah, tapi kita tak sayang Allah. Kita nak mengajak orang, tapi kita tak sayang Allah. Macam mana? Lepas tu kita proses. Macam mana nak proses? Kita dah bincang sebelum ni. Sebelum ni kita bincang kan, sebahagian. Sebab tu cinta yang tertinggi, minta maaf, sebelum tu, maka semakin kita bertambah cinta kita kepada Allah, makin kita menghina, merendahkan diri kita pada Allah. Makin kita menghinakan diri kita pada Allah. Maka setiap kali kita berbicara, setiap kali Allah berbicara pada Nabi, maka Allah akan menunjukkan bahawa dia adalah hamba aku. Subhanallazi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdi, hambanya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari, daripada Masjidil Haram menuju kepada apa namanya, Masjidil Aqsa. Maka cinta bertambah-tambah sehingga benar-benar menjadi hamba pada Allah. Sebab itulah nilai kecintaan ialah redha kepada Allah, dan kemudian dia akan apa? Dia akan menjadi menjadi seorang yang tak tengok diri dia dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tengok diri dia dah. Dia dah pergi kepada peringkat mengutamakan umat dia, mengutamakan dakwah dia, mengutamakan tarbiyah dia, mengutamakan jihad dia, sampaikan Nabi berkorban segala-galanya. Sebab apa? Pada dia hanya Allah lah segala-galanya. Allah yang paling dia sayang. Dia lebih sayang pada Allah lebih daripada sayang diri dia sendiri. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa Allah sebut tadi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhir ayat. Katakanlah, sekiranya kamu sayang pada Allah, maka ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, bukan saja ikut Rasulullah bahagian ceramah-ceramah ni, dakwah-dakwah ni, tapi dalam hatinya, perasaannya, semua sekali. Nescaya Allah akan apa? Allah akan sayang kepada kamu. Inilah perkara yang menakjubkan. Perkara yang menakjubkan. Sebab itulah ketika darjat seseorang itu meningkat sehingga akhirnya menjadi kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Bukan hanya sekadar dapat redha, dapat jadi kekasih Allah, orang, makhluk yang Allah sayang. Dan darjat kekasih Allah ini, darjat kekasih Ar-Rahman, hanya dimiliki oleh dua orang. Dua orang aja yang Allah bagi level kekasih. Kekasih yang paling tinggi sekali, dua orang. Kita ni kekasih jauh-jauh, mungkin tak kasih pun. Yang pertama sekali, kekasih Ar-Rahman, kekasih pada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kekasih kepada yang Maha Pengasih. Yang pertama sekali ialah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS merupakan kekasih Allah. Dan yang kedua ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana manusia mampu nak capai peringkat yang paling tinggi dan daripada yang disampaikan oleh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahsia kenapa selawat Ibrahimiyah itu diperintahkan oleh Allah dibaca dalam solat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berselawat ke atas Ibrahim dan ahlinya. Allah memberkati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ni dua orang ni contoh terbaik kekasih Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah gambarkan apa? Dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Bayangkan Nabi Ibrahim AS
nak dicampak dalam api, nak dibunuh, nak dibakar. Masa tu Jibril datang nak tolong. Allah perintah Jibril datang. Jibril datang. Ya Ibrahim, apakah yang kau mahu? Kan, aku nak tolong. Maka Ibrahim kata, Allah tahu apa yang aku hanya berserah pada Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Ibrahim AS, dia bukan kata cukuplah Allah sebagai pemelihara aku, sebagai penolong aku, sebagai yang menjaga aku tu. Sebab teori dia belajar dekat universiti, dia belajar dalam usrah halakah. Tak. Dia sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tu lepas tu ulama tambah kan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Setengah ulama kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku. Dia cakap gitu bukan sebab dia belajar mana-mana, tak. Hati dia sayang ke Allah. Hati dia dekat dengan Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana Ibrahim kekasih Allah SWT gambarkan surah An-Nisa, dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi bukan redha sahaja, kekasih Allah. Maka Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Allah telah mengambil aku sebagai kekasih. Allah telah mengambil aku sebagai kekasih, sebagaimana ia telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sampai mana darjat tingkatan cinta kita pada Allah? Sampai mana cinta kita pada Allah, darjat kita? Inilah insya-Allah tuan-tuan, kita nak sama-sama berfikir. Apakah kita mencintai Allah sepenuh hati kita? Apakah kita mencintai Allah dan kita mencintai orang beriman dan nak mau menolong agama Allah? Ini semua adalah perkara-perkara yang kita dah bincang tadi. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada. Saya ingat nak sambung kemudian dah pukul 12 ni. Tuan-tuan, saya nak kena pergi Kuala Lumpur sekejap. Ada satu meeting pukul 1 di sana. So nak kena gerak pukul 12 ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kalau ada rezeki esok, kita akan sambung contoh-contoh orang yang sayang kat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya baca, saya tengok, saya review kisah-kisah sahabat-sahabat ni, menangis tuan-tuan. Macam mana sayangnya sahabat kepada Allah, bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada Allah. Luar biasa. Kita hari ni jauh kita ni jauh sangat. Kan kita nak sayang Allah macam mana sahabat-sahabat sayang, jauh. Tapi insya-Allah kita jadikan contoh. Mudah-mudahan kita terpilih lah kan, untuk nak mengikuti jejak langkah. Kalau tak sama pun dengan sahabat-sahabat, tak sama pun dengan Nabi, kurang-kurang kita dah berjalan dah menuju kepada contoh mereka kan. Kurang-kurang macam itu. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung besok tajuk kan, mereka yang mencintai Allah. Contoh-contoh mereka yang mencintai Allah. Dan kemudian kita cuba hubungkan dengan tarbiyah kita, dakwah kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan InsyaAllah. Hari ni seronok seronok sebab kita rasa Allah sayang kita dan kita sayang Allah. Cumanya kita tahu kita jauh sayang kita ni banding orang-orang yang soleh-soleh ni jauh. So kita nak kena tingkatkan. Tapi Allah pilih kita dah, alhamdulillah. Kita ni banyak dosa, kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keaiban, banyak kehinaan. Tapi Allah pilih kita untuk bincang-bincang tentang al-muhibbin, orang yang sayang pada Allah. Yang Allah sayang pada mereka, mereka sayang pada Allah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai mukadimah untuk kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah insya-Allah. Baik, insya-Allah kita doa sikit, lepas tu kita tutup pasal nak kena gerak ni. Auzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahalat ala nusrati syari'atik. Wa rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك
وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, kalau boleh panjang-panjangkan kuliah kita ni. Mudah-mudahan Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.